Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu kita lagi dalam video kali ini, yang mana kita akan sama-sama melihat ataupun mempelajari tentang mata pelajaran sirah. Pada kali ini kita akan merujuk buku teks terbitan Mains. Bagi mereka yang tidak mempunyai buku ini, bolehlah ke pautan yang dipaparkan untuk mendapatkan buku ini dalam versi e-book. Alhamdulillah, pada video kali ini kita akan sama-sama menyambung pembelajaran kita dalam mata pelajaran sirah, yang mana sebelum ini kita telah mempelajari tentang perkembangan dakwah dari sudut ibadah. Pada video itu kita telah mempelajari pengertian fardu ain dan fardu kifayah, perkembangan ibadah solat dan perkembangan ibadah adzan. Bagi mereka yang terlepas untuk menonton video tersebut, bolehlah ke pautan di atas untuk mendapatkan maklumat lanjut tentang tajuk-tajuk yang telah disebutkan tadi. Pada video kali ini, mari kita lihat perkembangan ibadah berpuasa ataupun ibadah puasa. Allah SWT mengajar Rasulnya dengan penuh hikmah. Itulah antara sebab-sebab puasa difardukan kepada umatnya pada tahun kedua hijrah, setelah Nabi Muhammad SAW menanamkan akidah yang teguh kepada umat Islam dan difardukan solat 5 waktu ke atas mereka, barulah difardukan ibadah puasa pula di bulan Ramadan. Jadi apabila akidah para sahabat telah mantap dan kukuh, kemudian difardukan pula solat 5 waktu melalui peristiwa Isra' dan Mi'raj, barulah ibadah puasa difardukan ke atas kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Ibadah puasa mengajar manusia menghayati perasaan lapar dan dahaga orang fakir dan miskin. Secara tidak langsung, timbul perasaan insaf di hati orang beriman untuk membantu dan membela golongan ini. Firman Allah SWT, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Surah An-Nahl ayat 125. Maksudnya, serulah pada jalan Tuhanmu, wahai Muhammad, dengan hikmah, kebijaksanaan dan nasihat pengajaran yang baik. Jadi ibadah puasa ini difardukan selain daripada menuntut kita supaya bertakwa kepada Allah SWT, ia juga melatih kita sebagai manusia untuk merasa bagaimana perasaan lapar dan dahaga golongan fakir dan miskin. Itu adalah salah satu sebab kita difardukan berpuasa, supaya kita ini insaf akan perkara tersebut. Banyak perkara yang berlaku dalam bulan Ramadan seperti nuzulul Quran dan berlaku peperangan seperti perang Badar dan perang Uhud. Kalau kita lihat dalam sejarah, peristiwa nuzulul Quran di Gua Hira itu berlaku pada bulan Ramadan, dan perang Badar juga berlaku pada bulan Ramadan. Perang Uhud pula berlaku pada bulan Syawal, tapi persediaannya di bulan Ramadan. Walaupun begitu, ia bukan penghalang kepada umat Islam untuk beribadah dalam bulan Ramadan dan mendapat kejayaan dalam peperangan. Hal ini membawa erti bahawa ibadah puasa mempunyai hikmah yang sangat besar kepada umat Islam. Walaupun apa jua yang berlaku, ibadah puasa tetap dijalankan, seperti mana peristiwa-peristiwa yang telah disebutkan tadi. Dan kita lihat ibadah zakat, perkembangan ibadah zakat. Zakat adalah satu daripada rukun Islam. Zakat akan memberi kelapangan atau rahmat kepada golongan yang berhak menerimanya. Menunaikan zakat dapat memelihara keamanan dan keharmonian dalam masyarakat kerana saling bantu-membantu antara yang kaya dengan yang miskin.
Zakat ini dapat menjamin keharmonian dalam masyarakat. Bagaimana? Dengan zakatlah bantuan daripada orang yang kaya dapat disalurkan kepada orang yang miskin, selain daripada sedekah yang dilakukan oleh orang-orang kaya yang berkemampuan. Melalui ibadah zakat ini, harta zakat dapat diagih kepada fakir-fakir miskin. Zakat diwajibkan kepada umat Islam pada tahun kedua hijrah. Tahun ni selalu ditanya dalam peperiksaan UKK. Jadi tolong ingat, zakat difardukan pada tahun kedua hijrah. Di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terdapat seorang lelaki bernama Tha'labah yang tidak mahu berzakat. Setelah menjadi kaya kerana doa Nabi Muhammad SAW, baginda memerintahkan Tha'labah diperangi kerana keengganannya mengeluarkan zakat. Pada zaman tersebut, zaman Rasulullah, terdapat seorang lelaki yang bernama Tha'labah. Tha'labah ini asalnya seorang yang susah. Setelah memohon kepada Rasulullah SAW untuk mendoakannya menjadi kaya, dan akhirnya dia menjadi kaya, kemudian dia tidak mahu mengeluarkan zakat seperti yang diperintahkan oleh Islam. Jadi golongan ini perlu diperangi kerana keengganan membayar zakat. Kerana apa? Zakat itu adalah satu ibadah yang wajib kepada umat Islam. Pada zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq telah berlaku beberapa peristiwa seperti terdapat golongan yang tidak mahu mengeluarkan zakat. Atas dasar zakat merupakan perkara yang penting dalam Islam, oleh yang demikian Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq telah memerangi golongan yang enggan membayar zakat. Begitu juga dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Semasa beliau menjadi khalifah Islam yang pertama, beliau telah memerangi golongan yang enggan membayar zakat. Kerana apa? Kerana zakat adalah satu kewajipan bagi umat Islam. Maka kita wajib menunaikannya. Kemudian mari kita lihat ibadah yang terakhir adalah perkembangan ibadah haji. Kewajipan ibadah haji merupakan antara faktor Islam berkembang ke seluruh dunia. Seluruh umat akan berkumpul di satu tempat, iaitu di Baitullah. Ini menjadikan Islam berkembang pesat dari masa ke semasa. Jadi kewajipan ibadah haji ini adalah faktor penyumbang pada perkembangan agama Islam. Kerana apa? Kerana pada musim hajilah berkumpulnya umat Islam di Baitullahil Haram, iaitu di Mekah Al-Mukarramah. Haji diwajibkan ke atas umat Islam pada tahun ke-5 Hijrah. Tahun haji difardukan ini juga perlu kita ingat. Dan apa? Sebab soalannya pernah keluar dalam peperiksaan UPKK. Tahun ke-5 Hijrah haji difardukan. Melalui ibadah haji, umat Islam dapat berkenal-kenalan dan bersatu padu untuk kepentingan umat dan dakwah Islam. Semasa berlakunya ibadah haji ini, dapatlah umat Islam berkumpul dan berkenal-kenalan. Di samping itu dapat juga membincangkan masalah-masalah yang dihadapi oleh umat Islam untuk kepentingan umat. Kemudian Nabi Muhammad SAW melakukan haji hanya sekali sepanjang kehidupan baginda, iaitu haji wida atau haji perpisahan pada tahun ke-10 Hijrah. Semasa hayat baginda, sekali saja ibadah haji yang baginda lakukan, iaitu haji wida. Ini pun selalu ditanya dalam peperiksaan UPKK. Jadi tolong ingat, haji wida, waw, dal, alif, ain. Dalam meja ni ada huruf alif yang tertinggal. Ini bertujuan untuk memaklumkan umatnya bahawa menunaikan haji diwajibkan sekali seumur hidup. Jadi kenapa?
Kerana Rasulullah tak nak membebankan umatnya yang berada jauh daripada Mekah Al-Mukarramah untuk melakukan ibadah haji dengan kerap. Sebab itu baginda lakukan sekali saja. Kerana apa? Kerana nak menggambarkan ataupun menunjukkan bahawa ibadah haji itu cukup hanya sekali saja dilakukan. Difardukan ke atas setiap orang itu ibadah haji sekiranya mampu sekali saja seumur hidup. Jadi begitulah perkembangan ibadah puasa, zakat dan haji dalam dakwah Islam. Saya rasa setakat itu saja video kita pada kali ini. Moga ia memberi manfaat kepada kamu. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.